Qala Syekhul Muslim ta'ala nafa'ana bid-darain. Sekarang. Maka jika hilang niat itu daripada hatinya sebelum lagi membasuh mukanya, tiada sah niatnya. Bahkan jika terbasuh serta suku serta berkumur-kumur. Bahkan jika terbasuh serta berkumur-kumur atau serta memasukkan air ke hidung. Satu suku daripada mukanya dengan diniatkan membasuh muka seperti pada bibir yang merah. Sahlah niatnya dan memadalah basuhnya. Atau diniat matmadah serta membasuh muka. Demikian juga. Katanya maka jika hilang niat itu, maka jika hilang niat, maka jika lenyap, hilang lenyap oleh niat itu. Hilang daripada hatinya. Lenyap oleh niat itu daripada hatinya, hati orang yang mengambil wudhu. Hilang niat itu sebelum lagi membasuh mukanya. Jadi hilang tu dia tak belum dia basuh muka. Belum pada dia mulai basuh muka. Sebelum lagi basuh muka, ini sebelum lagi dia mulai basuh muka. Membasuh mukanya. Tiada sah niatnya. Jadi niat tu tidak sah. Ini masalah kita maklum daripada dulunya. Tempat yang permulaan kita niat itu ialah pada awal basuh muka. Pada awal kita basuh satu juzuk, satu suku daripada muka kita. Maknanya dia kata dulu tu, dan wajib disertakan niat itu dengan permulaan membasuh suku daripada mukanya. Tu dia katanya, dan wajib disertakan niat. Dengan permulaan, niat tu mestilah kita disertakan niat itu dengan permulaan membasuh suku daripada mukanya. Membasuh satu juzuk daripada juzuk-juzuk muka dia. Dan yang terafdal pihak kanan. Kemudian dia kata pulanya, dan sunat disertakan niat itu dengan sunat yang dahulunya atas membasuh muka supaya diberi pahala atasnya, dan jika sunyi daripadanya tiada diberi pahala. Itu daripada situ. Jadi maknanya pertama tu dia katanya niat tu ialah masa kita membasuhkan muka. Dengan maknanya kalau kita niat belum niat pada basuh tangan, maka tidak memadai. Kita niat mengambil wuduk tu pada ketika kita basuh tangan. Maka itu tidak pada ketika basuh tangan masalah. Maka tidak memadai. Sebab kita niat belum pada basuh muka.
Dan gitu juga tidak memadai kalau kita niat mengambil wuduk tu selepas pada basuh muka ialah ketika kita basuh dua tangan. Maka tidak memadai juga. Sebab naknya basuh tu bila itu niat tu ketika permulaan membasuhkan muka. Ah, Kemudian dia katanya jadi permulaan niat tu ketika basuh muka. Kemudian masalah belum pada basuh muka tu memang wajib. Tapi belum pada basuh muka tu ada disunatkan kita basuh tangan, ada disunatkan kita berkomu, ada disunatkan kita masuk air ke hidung. Sebagaimana maklum. Maka perbuatan itu tu, basuh tangan, berkomu, masuk air ke hidung, itu adalah sunat-sunat yang dikerjakan sebelum pada basuh muka. Maka ketika basuh tangan tu disunatkan kita niat. Ketika kita basuh tangan tu, disunatkan kita niat mengambil wuduk. Supaya dapat pahala sunat basuh tangan dan berkomu hingga seterusnya. Kalau kita basuh tangan tu belum pada basuh muka tu semata-mata basuh gitu, maka tak dapat pahala. Sebab niat-niat di situ untuk nak bezakan adat daripada ibadat. Gitu. Maka masalahnya ketika kita basuh tangan. Ketika kita basuh tangan, kita niat mengambil wuduk di situ. Apabila kita niat ketika basuh tangan tu niat mengambil wuduk. Maka apabila kita basuh muka, kita kena niat lain pula. Ketika kita basuh muka tu kena niat lain pula. Niat ketika basuh tangan tu supaya dapat sunat basuh tangan. Kemudian apabila kita basuh muka tu ialah fardu adalah rukun, maka di situ kita kena niat pula. Niat apa dia? Niat mengambil wuduk pula di situ. Kemudian yang nak cerita di sininya dan jika hilang, inilah masalah dia. Jadi maknanya ketika kita basuh tangan tu, ketika kita basuh tangan tu kita niat mengambil wuduk dah di situ. Dan apabila basuh muka mesti kena niat lain pula. Sebab daripada asal tadi tidak memada kita niat belum pada basuh muka. Dan tidak memadai kita niat tu niat wuduk selepas pada basuh muka pun tidak memadai juga. Jadi faham di situ maknanya niat ketika basuh tangan tu niat nak dapatkan sunat basuh tangannya. Niat yang katanya disuruh kita niat ketika kita basuh tangan tu niat untuk nak dapat pahala sunat basuh tangan. Bukan tepat yang wajib lagi di situ. Maka apabila sudah kita basuh tangan, kita berkomu, selepas pada berkomu tu disunatkan pula kita masuk air ke hidung. Apabila kita basuh muka tu kena niat ambil wuduk pula di situ. Dengan maknanya kalau ketika kita basuh muka tu kita dah niat ketika basuh tangan tu kita niat mengambil wuduk. Tetapi apabila kita basuh muka tak niat. Tak niat ketika basuh muka itulah dia kata jika hilang niat. Jika hilang niat itu daripada hatinya, jika hilang niat, jika lenyap niat, mana tak ada niat daripada hatinya sebelum lagi membasuh muka. Jadi maknanya ketika dia nak basuh muka tu niat tu tidak ada dan ketika basuh muka pun niat tidak ada. Maka hukumnya tiada sah niat itu. Tidak sah lah sebab dia nak cerita katanya tak memada dengan niat basuh tangan. Itu maksudnya begitu. Jadi maksudnya ketika kita basuh tangan tu kita dah niat. Kemudian apabila
dia nak cerita begitulah. Ketika kita basuh tangan tu memanglah kita dah niat sebab untuk nak dapat sunat basuh tangan. Kemudian apabila kita basuh muka mesti kita niat pula. Kenapa begitu? Mesti kena niat pula. Sebab niat tu lain-lain. Kemudian kalau kita tak niat ketika basuh muka, maka tidak memadai dengan niat yang kita niat pada ketika basuh tangan. Jadi maknanya rupanya begini. Ni nak cerita katanya tak memadai ketika kita basuh tangan. Apabila kita mulai basuh tangan, basuh dua tapak tangan, apabila kita mulai membasuh dua tapak tangan tu kita niat mengambil wuduk di situ. Maka ketika basuh tangan tu memang ada niat. Kemudian selepas pada basuh tangan kita berkumur. Selepas pada kita berkumur tu kita basuh muka. Ketika basuh muka tu tak ada niat mengambil wuduk. Maka tidak sah. Dengan sebab apa? Dengan sebab niat tu bukan tepat dia. Niat tadi tu kita jadi maknanya tidak memadai, tak mencukupi, tidak memadai dengan niat ketika basuh tapak tangan tu tidak memadai. Dia kena niat lain pula ketika kita basuh muka. Begitu. Boleh jadinya begini. Boleh jadinya begini, takutnya jadi begini, kita basuh tangan. Ketika basuh tangan tu kita ingat dalam hati katanya saja aku ambil wuduk. Selepas basuh tangan tu kita fikir kat lain dah. Dia ingat ke benda tu, ingat ke benda ni, tapi berkomor. Basuh muka, ketika basuh muka tu tak ada ingat kata kita mengambil wuduk. Tak ada istihdad, tidak hadir dalam hati, tidak nampak dalam hati katanya, tak teringat. Itu mana lenyap, hilang, dia ingat ke benda lain. Ketika basuh muka tu tak ada niat, tidak teringat kepada niat. Maka tidak sah niat, sebab tidak sah tu sebab apa? Sebab dia kata tiada sah niat, maknanya ketika basuh muka tu tidak ada niat. Maksudnya begitu. Jadi tidak memadai. Itulah maksud katanya kena niat dua kali lah. Kena niat dua kali. Niat ketika basuh tangan tu satu kali. Itu nak menghasilkan sunat basuh dua tapak tangan. Apabila kita basuh muka, kena niat lain pula. Niat lain pula. Niat itu niat mengambil wuduk itu yang wajib. Begitu. Kemudian kalau di antara dua tu kalau kita lalai daripada niat sekalipun tidak ada masalah. Jadi maknanya ketika basuh tangan, basuh tapak tangan, kita niat mengambil wuduk. Selepas pada basuh tapak tangan tu ada orang telefon. Kita pun akad telefon. Akad telefon, dia cakap dengan orang tu, dah terlupa dah kata kita nak ambil wuduk. Kita terlupa dah. Kemudian selepas pada bercakap tu, kita kembali kepada basuh muka. Apabila kita basuh muka tu, kena niat pula. Sebab apa? Sebab tadi niat basuh tangan lain, itu sunat. Yang wajib lain pula. Kalau nak banding tu kalau kita nak bandingnya seolah katanya kita baca usalli dengan niat dalam hati dalam solat. Kalau kita baca belum pada takbir tu, belum pada Allahu Akbar tu, kita usalli fardhu zuhri hingga akhir. Ketika kita kata Allah tu tidak datang niat di dalam hati. Adakah memadai? Tidak memadai. Sebab ketika kita kata usalli tu, mulut kata usalli, hati pun ingat kata saja aku semayang fardhu zuhur. Sebab bahasa Arab, hati kita ingat bahasa Melayu. Usalli fardhu zuhri, ingat dah lah hati katanya, kita dah teringat, dah terlintas dalam hati katanya kita nak semayang fardhu zuhur hingga akhir. Belum pada nak kata Allahu Akbar, ketika kita kata usalli itu kita ada dah. Ada teringat dah. Bahkan ketika turun, keluar daripada rumah tu,
nak datang ke masjid, ada dah. Niat dalam hati kata, kalau sebab tu kalau orang tanya, nak pergi mana? Nak pergi sembahyang zuhur. Maka apabila kita baca usalli itu, kita dah ada niat dah dalam hati tu. Dah sebab usalli saja ku sembahyang, fardu zuhri. Kita dah ingat kepada, terlintas kepada niat. Tetapi apabila kita mengucap Allah, takbiratul ihram tu, tidak ingat ke apa-apa. Tidak niatlah mudah katanya. Maka adakah memadai? Tidak memadai. Sebab apa? Sebab niat ingat kata nak sembahyang fardu zuhur tu ketika belum pada takbiratul ihram. Begitu. Jadi di sini masalah basuh ketika basuh tangan tu niat. Kena ada niat untuk nak dapat sunat. Kemudian ketika basuh muka tu kena ada niat juga supaya dah hasil wajib. Begitu. Jadi pendek katanya dua kali niatlah di situ. Tetapi kenapa dia kata hilang? Kenapa dia kata hilang? Kalau hilang ni maknanya ketika kita basuh tangan, kita duduk dalam ingat kata nak ambil wuduk. Saja aku mengambil wuduk. Lepas tu dalam hati tu duduk dalam ingat mengambil wuduk sehingga kita basuh muka. Jadi mana ketika kita basuh muka pun ada teringat kepada saja aku mengambil wuduk. Itu maknanya tak lenyap jawapannya. Tidak hilang. Jadi pandai katanya, dia nak begitulah. Nak cerita katanya, niat basuh muka ni lain daripada niat ketika basuh tapak tangan. Begitu. Niat ketika basuh tangan tu lain, niat ketika basuh muka tu lain. Jadi mana niat yang kita tidak memadai dengan niat ketika basuh tangan, basuh tapak tangan, tak memadai untuk nak tinggal niat pada basuh muka. Jadi maknanya di tapak tangan kena niat, di muka pun kena niat. Ketika basuh tapak tangan pun kena niat, ketika basuh muka pun kena niat. Sebab yang nu untuk nak dapatkan sunat, ini untuk nak mesahkan wuduk. Begitu. Lepas tu maknanya jika hilang niat daripada hatinya sebelum lagi basuh muka, tiada sah niatnya. Maksudnya kalau ketika kita basuh muka tu, tidak ada niat mengambil wuduk, maka tidak sah. Tidak sah sebab apa? Sebab satunya tak ada niat. Lagi pulanya niat yang basuh tangan tu sebelum pada basuh muka. Jadi tidak memadai dengan niat yang kita guna, yang kita niat pada ketika basuh tapak tangan. Begitulah. Jadi maknanya antara dua, ada antara basuh tapak tangan dengan basuh muka itu, di antara tu kalau kita tak ingat kepada mengambil wuduk pun tidak mengapa. Ketika basuh tapak tangan tu ada ingat hati katanya saja aku mengambil wuduk. Ketika mulai basuh muka pun ada ingat katanya saja aku mengambil wuduk. Maka itu memadai. Itulah maksudnya. Itu mana katanya, maka jika hilang niat itu daripada hatinya sebelum lagi membasuh muka. Jadi maknanya lepas pada berkumur tu, jadi tidak ada teringat kepada mengambil wuduk. Sehingga kita basuh muka pun tidak ada teringat mengambil wuduk. Jadi belum pada kita nak basuh muka pun tidak ada teringat kepada saja aku mengambil wuduk. Apabila mulai basuh muka pun tidak ada teringat niat kepada saja aku mengambil wuduk. Maka tidak sah niatnya. Kalau tanya kenapa tidak sah niat? Sebab tidak ada niat ketika basuh muka. Dan juganya tidak memadai dengan niat yang kita niat ketika basuh tapak tangan. Sebab bukan tempat dia. Sebab bukan masa dia. Masa niat tu bukan masa niat yang wajib tu bukan ketika basuh tapak tangan, bukan ketika basuh muka. Begitulah. Bahkan jika terbasuh serta berkumur-kumur atau serta memasukkan air ke hidung. Berkumur tu bahasa Arab madmadah. Masuk air ke hidung tu bahasa Arab kata istinsak. Dia katanya maka bahkan jika jika terbasuh serta berkumur-kumur.
Bahkan jika terbasuh, ini terbasuh, uh, ada tak, itu depan ada cerita. Jika terbasuh serta berkumur. Memang kita nak berkumur, kita kena masuk air ke mulut. Dan atau serta memasuk air ke hidung. Terbasuh satu suku daripada mukanya. Satu suku daripada mukanya. Satu bahagian, satu juzuk daripada mukanya. Sebab kita nak masuk air, nak berkumur, kita buat begini. Kita ambil air, kita masuk dengan tapak tangan gini. Apabila kita buat begitu kan, apabila kita nak berkumur, tidaknya dua belah tangan. Kita masuk air ke mulut tu, kita buat gitu. Artinya sebelah tangan. Apabila kita masuk gitu, kawasan di sini kena air. Tak sama kita berkumur, kita isap dengan apa dia? Yang kita nak isap air tu. Orang sana panggil apa tak ingat. Kita nak berkumur tu kita isap. Dengan itu dah apa dia panggil. Kalau kita isap dengan benda tu, ia tak kena di bira ni. Ia tak kena. Tidaknya, tuang dengan mulut kendi. Tuang gitu. Kita ngangu, kita tuang, masuk tu kepada mulut. Tak kena kepada bibir mulut. Itu bukan maksud di sini. Jadi maksudnya apabila kita berkumur, dia katanya terbasuh satu muka. Satu suku daripada muka. Sebab kita ambil air nak masuk mulut untuk berkumur tu, kita buat gini. Memang dah. Di bibir mulut. Sebab bibir mulut tu masuk dalam juzuk muka. Begitu. Begitu juga ketika kita masuk air ke hidung. Kita buat macam tadi juga. Nak masuk air ke hidung sebab kita letak air kat tapak tangan, kita sedut masuk. Jadi kenalah kat kawasan tepi-tepi hidung. Sebelah luar ni. Maka itu adalah satu juzuk daripada muka. Kemudian ketika kita berkumur tadi. Ketika kita masuk air ke mulut untuk nak berkumur, maka terbasuh tu maknanya ada kena air kat tepi kat bibir mulut. Kat misai, kat apa tu lah. Kawasan di tepi-tepi bibir mulut tu ada kena air. Ketika tu dia kata terbasuh dengan niat membasuh muka. Dengan qasad membasuh muka. Dengan niat membasuh muka. Dengan qasad. Dengan sengaja membasuh muka. Ada ingat nak basuh muka. Dengan niat membasuh muka. Dengan ada niat nak basuh muka. Dengan ada niat, dengan ada qasad, dengan ada sengaja nak basuh muka juga. Dalam sambilan kita berkumur tu. Seperti ni misal satu suku daripada mukanya. Seperti pada bibir yang merah. Bibir mulut tu lah. Kalau orang putih, orang kulit putih tu bibir mulut merah lah. Seperti pada bibir yang merah. Jawabnya sahlah niatnya. Niat tu sah. Sahlah niatnya, niat wuduk tu sah. Begitu. Sahlah niatnya, ni niat mengambil wuduk itu sah. Dan memadalah basuhnya. Basuh di situ tu memada. Jadi maknanya memada tu mana tak payah kita basuh sekali lagi pula. Dan memadalah basuhnya, maknanya memada dengan basuh itu mana tak payah kita basuh sekali lagi pula. Dah cukup dengan yang tu. Atau diniatkan matmadah serta membasuh muka. Demikian juga.
Demikian juga atau diniat ni disengajakan. Bukan niat saja aku main wuduk tu bukan. Atau diniat dikosat. Diniat dikosat disengajakan matmadah berkumur serta membasuh muka. Demikian juga. Begini. Jadi tadi itu daripada tadi juga katanya apabila kita nak basuh muka tu disunatkan kita basuh tapak tangan. Disunatkan kita berkumur, disunatkan kita masuk air ke hidung. Kemudian ketika kita basuh tapak tangan disuruhkan kita niat juga supaya nak dapat sunat. Supaya nak bezakan basuh tapak tangan tu yang adat ke yang ibadat. Begitu. Demikian juga kalau kita mulai dengan berkumur, maka berkumur pun kena niat apa? Niat mengambil wuduk juga. Niat mengambil wuduk juga supaya dapat sunat. Kemudian ketika kita masuk air ke mulut untuk nak apa dia? Untuk nak berkumur. Ketika kita masuk air ke mulut untuk nak berkumur, kalau kita guna apa benda? Yang kita isap gitu. Kita guna benda-benda gini, kita isap. Itu masuk terus kepada mulut. Tak kena kepada bibir mulut. Ya. Kita guna benda tu. Maka apabila kita guna benda tu, maka artinya buluh ke masalah, kita guna buluh yang kecil, yang besar-besar begininya, kita isapkan. Air masuk terus ke mulut. Maknanya air tak kena kepada kawasan bibir mulut dan kawasan kelilingnya. Tak kena. Maka ketika tu kita berkumur dalam qasad kata mengambil wuduk. Dapatlah. Jadi muka tak terbasuh. Begitu juga kita tuang dengan mulut kendi. Ya. Kita tuang dengan mulut kendi, terus masuk ke mulut. Maka tak kena juga di sini. Maka itu tidak jadi maknanya tidak terbasuh muka dengan kita berkumur. Kalau kita buat begitu. Jadi tidak terbasuh oleh bibir mulut kita ketika kita berkumur. Sebab terus air masuk ke mulut. Tetapi kalau kita buat begini, ambil air masuk ke mulut, kita buat begini. Dengan ambil dengan tapak tangan, artinya dengan batil. Kita batil, memanglah bibir mulut akan kena air. Maka bibir mulut kena air itu dikatakan basuh bibir mulut. Sebab semata-mata kena air itu dikatakan basuh. Tak nak, kalau buat begini, itu gosok. Jangan kita keliru. Semata-mata tuang air kena di atas anggota, itu panggil basuh. Adapun buat begini, itu gosok. Itu sunat. Jangan kita keliru di situ. Kemudian apabila kita ambilkan air untuk nak berkumur tu, ketika tu air kena kat bibir mulut. Dan tepi-tepi bibir mulut. Maka itu jadi apabila kena air itu dikatakan terbasuh. Satu suku daripada muka. Maka ketika kita masuk air ke mulut tadi tu, tengok. Di situnya ada beberapa kelakuan. Kita masukkan air ke dalam mulut dengan secara cebok dengan tangan tu. Apabila kena kat bibir mulut juga tu, kita tengok, kita kosaktan kitanya macam mana di situ. Satunya, boleh jadi kita kosak nak berkumur saja. Niat lain, nak panggil jadi lain ni. Tapi dalam kitab tu dia cakap niat straight tu. Tapi kita nak bagi lain bahasanya, kita cakapnya qasad. Jadi ketika kita masuk air ke mulut dengan tapak tangan begini, dia ada satunya kita qasad nak berkumur saja.
Tak ada niat nak basuh bibir mulut. Dan kawasan di tepi-tepi bibir mulut. Betul-betul nak berkumur saja. Itu qasad kita. Yang keduanya, qasad nak basuh bibir mulut. Tak qasad nak berkumur. Dua. Dua di situ. Tiga, qasad kedua-dua. Qasad kedua-dua. Qasad nak berkumur dan qasad nak basuh kawasan di bibir mulut dan kawasan di tepi-tepinya. Tiga kelakuan. Tiga. Ketika kita ambil air masuk ke mulut. Begitu. Ketika kita masuk air ke mulut, nak berkumur tu, kita buat begitu tu, tujuan apa? Itu maksud apa? Tujuan apa? Tiga kelakuan. Satunya tujuannya betul-betul nak berkumur. Tak ada niat langsung nak basuh bibir mulut atau nak basuh satu juzuk daripada muka. Betul-betul nak berkumur. Satu. Yang keduanya, tujuan kitanya nak basuh di sini. Nak basuh di kawasan bibir mulut. Bibir mulut dan kawasan kelilingnya. Kemudian masuk air ke mulut tu, sambilan saja. Sambilan. Kumur tu sambilan. Bukan tujuan yang penting yang ditujukan, bukan. Bukan maksud yang ditujukan. Yang dikosadkan. Yang dikehendak. Jadi maknanya kita berkumur memanglah masuk air ke mulut. Berkumur tu kalau kita berkumur memanglah cuci lah sebelah dalam tu. Tapi tujuan kita buat begitu nak basuh di sini. Nak basuh kawasan bibir mulut. Itu maknanya sengaja apa dia, maksud kitanya, tujuan kitanya nak basuh di sini. Tak ada nak qasad, nak berkumur yang kata sunat tu tidak ada. Itu satu kelakuan. Dan kelakuan yang ketiganya, tujuan kita nak kedua-dua. Nak berkumur, nak basuh di situ juga. Nak basuh di kawasan bibir mulut tu juga. Tujuan kitanya begitu. Tiga kelakuan itulah. Tiga kelakuan. Kita ulang sekali lagi. Satunya tujuan kita betul-betul nak berkumur. Tak ada langsung qasad nak basuh kawasan bibir mulut dan tepi-tepi itu. Tidak ada. Betul-betul nak berkumur. Itu qasad kita, tujuan kita. Yang keduanya, tujuan tu nak basuh bibir mulut dan kawasan yang kelilingnya. Tidak ada nak berkumur. Tidak ada tujuan nak berkumur. Yang ketiganya, tujuan tu apa dia? Maksud kita, qasad kita, tujuan kitanya kedua-dua. Berkumur pun ada, nak basuh di situ pun ada tujuan juga. Jadi mana kita buat gini tu nak basuh di sini dan juga nak berkumur. Begitu. Nak tambah satu lagi. Jadi 4. Tambah satu lagi jadi 4. Tambah satu lagi jadi 4-nya, tidak ada apa-apa tujuan. Itlaq. Dia panggil itlaq. Maknanya, buat gini tak ada qasad nak, tak ada tujuan nak berkumur. Tapi dia buatlah tu. Tapi tujuan tu tidak ada. Tengok orang buat, dia buat juga. Apa tujuan? Tak tahu juga. Contohnya. Ya ada juga buat, tapi tak tahu apa tujuan. Seperti setengah-setengah binatang tu dia ikut perbuatan manusia. Supaya burung dia cakap tu, bukan ada tujuan dia.
Sebab tu burung beri salam tak sunat jawab. Sebab nak beri salam tu ada kosak nak beri salam. Burung dia cakap Assalamualaikum. Bukan dia beri salam. Dia berkukuk saja. Itu apa dia? Tak ada apa kosak. Maka jadi mana kita buat begini tu tak ada kosak nak basuh. Tak ada maksud nak basuh di sini. Tak ada maksud nak berkumur. Tidak tujuan nak basuh di sini. Tidak tujuan juga nak berkumur. 4 kelakuan. Jadi 4 kelakuan. Begitu. 4 kelakuan artinya panggil 4 tujuan. Tujuan kita buat gini saat ni tu ada 4 tujuan. 4 kelakuan. 4 kelakuan, 3 tu ada tujuan masing-masing. Kemudian dalam kita buat bitu tadi, dalam keadaan kita buat gini tu, kita pun niat saja aku mengambil wuduk. Faham tak? Kita pun niat saja aku ketika air bersetuh di sini, apabila kena air kawasan bibir mulut dan kawasan kelilingnya, kita niat saja aku mengambil wuduk. Maka jadi basuh muka. Nak ceritanya begitulah. Jadi basuh muka. Bukumu tak jadi. Jadi basuh muka. Faham gitu? Jadi basuh muka. Jadi maknanya kalau kita basuh, kita ambil air gini, maka semua kawasan yang kena air di sini jadi basuh muka. Jadi basuh muka. Apabila jadi basuh muka, sebab kita niat ketika kita kena air di sini, kita niat sahajaku mengambil wuduk, artinya sahajaku mengangkat hadas kecil, maka jadi basuh muka di sini. Maka apabila jadi basuh muka, tempat yang basah di sini jadi basuh muka. Apabila jadi basuh muka, maknanya basuh di lain pula lah. Untuk nak meratakan muka tu, basuh di lain pula lah. Kawasan yang tak kena lagi tu. Sudah tu, sudah. Itu maksudnya begitu. Maksudnya, begitulah. Jadi basuh muka. Jadi, berkumur, tak jadi. Tak dapat pahala berkumur. Sebab jadi basuh muka. Begitu. Tengok. Tapi masalah berkumur jadi ke tidak tu nanti kita ulang balik dalam rojak balik kepada kelakuan yang tadi. Jadi maknanya itulah makna katanya, dan jika terbasuh serta berkumur-kumur atau serta memasukkan air ke hidung. Membasuh satu suku daripada mukanya. Satu suku daripada muka tu mana dia? Seperti, kita langkah, seperti pada bibir yang merah. Kemudian ketika kita basuh tu, kita ingat sahajaku mengambil wuduk. Kita niat begitu. Maka niat tu sah. Walaupun terbasuh di sini berserta dengan kita kosak berkumur. Maka niat tu sah. Niat tu sah. Apabila niat tu sah, yang kena basah air tadi tu, yang jadi basah sebab kena air itu, dia katanya dan memadalah basuhnya. Basuh satu suku daripada mukanya tu memadai. Jadi kawasan di sini tak payah kita basuh. Kawasan di sini tak payah kita basuh dah untuk nak meratakan basuhan muka. Jadi basuh di lain lah. Jadi kita meratakan satu kali tu dengan secara kita basuh di lain pula. Tapi kena basuh lagi pun tak ada masalah. Tapi maknanya kawasan bibir mulut kalau kita, contohnya je begini. Ketika kita berkumur, kita buat gini, mana niat sahajaku mengambil wuduk. Jadi sini jadi terbasuh muka. Apabila terbasuh muka, mana sini tak payah basuh. Sebab tu contohnya apabila kita nak basuh di kawasan lain, kita buat tutup bibir mulut. Kita buat begini. Tutup bibir tu. Bukan tutup mulut, tutup bibir. Kita buat. Bibir mulut masuk ke dalam. Kita buat begini.
Kemudian kita basuh. Maknanya ketika basuh yang lain tu di sini tak kena. Dah memadai sebab di sini dah basuh ketika kita masak air ke mulut. Jadi dah jadi meratakan muka. Itu mana katanya dan memadalah basuh dan memadalah basuhnya. Begitu. Kemudian nak tanyanya berkumur jadi tak dapat sunat ke tidak berkumur? Sebab jadi mulai basuh muka dah. Sebab kita apabila kita basuh jadi dah jadi basuh muka. Dan juga kita niat sajaku mengambil wuduk. Jadi basuh muka. Kemudian berkumur jadi ke tidak? Di situlah. Itu kena kembali kepada 4 kelakuan yang kita sebut tadi. Maka dalam 4 kelakuan tu dia katanya satunya apa dia? Qasad. Qasad berkumur saja. Tujuannya nak betul-betul berkumur. Satu. Yang keduanya betul-betul nak basuh muka. Basuh kawasan bibir mulut. Yang ketiganya ada qasad, ada tujuan kedua-dua. Nak kumur pun nak, basuh di situ pun, di kawasan bibir mulut pun nak. Kelakuan yang keempat, apa dia? Tidak ada tujuan mana-mana. Tapi ada niat saja aku mengambil wuduk. Dia buat begini, contohnya, dia tengok orang buat begini, dia buat begini juga. Tak tahu kata nak berkumur ke nak basuh muka. Tetapi dia niat saja aku mengambil wuduk. Tapi ketika dia buat begini tu, tidak tujuan nak basuh sini. Tidak bertujuan nak berkumur. Tapi ada niat saja aku mengambil wuduk di dalam hatinya. Itu 4 kelakuan. Maka tengok sekali lagi. Dia katanya bahkan jika terbasuh. Jika terbasuh serta berkumur-kumur atau serta memasukkan air ke hidung. Terbasuh satu muka maf'ul lebih bagi terbasuh. Terbasuh satu suku daripadanya. Ni kelakuan. Dengan niat membasuh muka. Dengan niat ini bukan niatlah hati tu. Dengan tujuan. Tema kita. Dengan diniat, dengan bertujuan membasuh muka. Dengan diniat membasuh muka dengan bertujuan, dengan qasad, bukan niat saja aku mengangkat wuduk, bukan niat begitu. Ni qasad, bertujuan. Dengan diniat membasuh muka. Itu satu kelakuan. Dengan diniat membasuh muka. Jadi tujuannya nak basuh muka saja. Itu satu kelakuan. Itu yang mana? Yang kedua kan? Yang kedua. Dengan diniat membasuh muka. Dengan tujuannya nak basuh muka. Berkumur tidak. Tapi air masuk ke mulut juga, dia mengidarkan juga air dalam mulut. Di situ. Kemudian dia katanya, turun ke bawah sikit, satu baris. Atau diniat madah serta membasuh muka. Diniat, bertujuan. Atau bertujuan berkumur serta membasuh muka. Ini kelakuan mana? Kelakuan yang ketiga. Tujuan kedua-dua. Muka pun nak basuh, berkumur pun dia nak. Gitu. Atau diniat, ini di bertujuan, mana bertujuan lah diniat tu. Niat pada lughah. Niat pada lughah. Adapun niat saja aku mengambil wuduk, itu niat pada makna syarak. Sebab tu kita salin bahasa tu jadi kata diniatkan mana bertujuan berkumur, madah tu berkumur. Serta membasuh muka. Jadi kita buat begini tu tujuannya nak basuh di sini juga
bertujuan nak basuh di sini dan tujuannya nak berkumur. Jadi dua sekaligus. Demikian juga maknanya sah niat memada kawasan yang dibasuh itu. Tengok lagi. Dan demikian lagi memadalah madmadah dan istinsyak. Jika diniatkan dengan itlaq. Jika diniatkan dengan itlaq. Apanya? Tengok. Yakni tiada diniatkan kedua-dua. Atau diniat ni. Yakni yakni dengan kata itlaq tu. Tiada diniatkan kedua-dua. Apa tidak niat kedua-dua? Tidak niat kedua-dua. Maknanya yakni tiada diniat, yakni tiada bertujuan, tiada tujuan kedua-dua. Maksudnya tiada tujuan kedua-dua maknanya bukan tujuan nak berkumur, bukan tujuan nak basuh muka. Itu rupa itlaq. Tanya kita buat gini tu tujuan apa? Nak basuh di sini ke? Bukan dia dah. Tak juga. Nak berkumur ke? Tak juga. Tu makna tidak ada qasad, tidak ada tujuan nak basuh kawasan bibir mulut, tidak ada qasad nak berkumur. Tapi dia buatlah begitu ya. Itu kena atas kelakuan yang keempat. Atau diniatkan madmadah dan istinsyak jua. Ini kelakuan yang pertama yang kita tulis tadi. Tujuannya nak betul-betul nak berkumur. Atau betul-betul kalau masalah berkumur, atau tujuan betul-betul nak masuk air ke hidung. Begitu. Atau diniat yang bertujuannya bermadmadah. Mana tujuan dia betul-betul nak berkumur saja. Tak ada qasad, tak ada bertujuan nak basuh bibir mulut. Itu empat kelakuan. Cukup tak? Empat kelakuan yang saya sebut tadi tu dah cukup itu. Maka memadalah keduanya, tetapi wajib diulangi membasuh mukanya serta dengan suku itu. Kita ulang kita tengok, kita akhir di situ dulu. Nanti kita ulang balik masalahnya. Jadi ada belum kita nak berhenti, kita ulang balik. Kelakuannya ada empat. Satunya apa dia? Betul-betul tujuannya nak berkumur saja. Atau nak masuk air ke hidung saja. Tapi susah nak sebutnya, kita cakap masalah berkumur sajalah. Nanti masalah masuk air ke hidung kira sama. Satunya apa dia? Betul-betul tujuannya nak berkumur. Yang keduanya, tujuannya nak kedua-dua. Nak basuh kawasan bibir mulut dan nak berkumur. Kelakon yang ketiganya, tujuannya apa dia? Nak basuh muka saja. Nak basuh kawasan bibir mulut saja tujuan dia. Berkumur bukan tujuan dia. Bukan tujuan dia, bahkan kita kata samilan. Begitu samilan. Kelakon yang keempatnya, itlaq. Bukan tujuan nak basuh kawasan bibir mulut. Bukan tujuannya nak berkumur. Tak ada mana-mana tujuan. Itu katanya itlaq. Dalam keadaan empat kelakuan tu, dia ada niat dalam hati sahajaku mengambil wuduk atau sahajaku mengangkat hadas kecil. Itulah masalahnya. Jadi masalahnya semua empat masalah tu basuh muka jadi semata. Basuh muka jadi semata. Tapi yang kita nak cakap tu, berkumur jadi sunat hasil ke tidak pahala sunat berkumur. Di situ. Sebab berkumur dia kena belum pada basuh muka. Berkumur masuk air ke hidung, basuh tapak tangan tu mesti kena belum pada basuh muka. Kalau kita berkumur ketika basuh muka tu, kita berkumur, sudah basuh muka, sambilan berkumur, jadi ketidak hasil sunat berkumur tu, tu kita tengok esoklah. Maka
Untuk hari ini kita akhir di situ, tapi insya kita ulang balik masalahnya. Bahkan jika terbasuh serta berkomor-komor atau serta memasuk air ke hidung. Kita ulang straight lagi esok. Untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه